So guys, finally Oppo telah memperkenalkan smartphone mid-range terbaru diorang iaitu Oppo Reno 11 Pro 5G yang terbaru yang aku nampak banyak memfokuskan lebih kepada software ColorOS 14. Dalam masa yang sama ada juga perubahan pada rekaan yang lebih ethical dan dia punya kewalahan kamera dah dalam macam segmen flagship dah aku nampak. Tapi dalam video ni aku nak ceritakan lebih tentang apakah yang baru dan juga fungsi menarik yang korang semua perlu tahu tentang software baru untuk smartphone ni iaitu ColorOS 14 untuk korang semua explore once korang dapatkan Oppo Reno 11 Pro 5G kat Malaysia nanti, okey? So dalam ColorOS 14 terbaru pada Reno 11 Pro ni ada 4 elemen penting yang Oppo letakkan. Pertama sekali adalah aquamorphic design yang dipertingkat dengan lebih baik. Yang kedua adalah smart efficiency. Yang ketiga adalah smooth performance. Yang keempat adalah safety dan juga privacy. So bercakap tentang aquamorphic design ni sebenarnya Oppo dah perkenalkan masa tahun 2022 dulu untuk dia punya ColorOS 13 dan aku rasa mungkin antara korang yang tak tahu ataupun dah sedia maklum yang aquamorphic design ni adalah dia punya reka bentuk barulah untuk UI pada smartphone Oppo dan pernah dapat anugerah dan juga pengiktirafan 2023 IF Design Award. Dan kali ni untuk ColorOS 14 terbaru ni Oppo ada juga letakkan peningkatan yang ketara untuk korang dapat a better experience dari segi dia punya aquamorphic design tu sendiri. Fungsi pertama sekali adalah Aqua Dynamic dan fungsi ni akan membolehkan untuk korang nampak aktiviti dari apps yang korang tengah gunakan. Contohnya apps yang optimize setakat ni adalah sound recorder ataupun screen recording. Kalau guna antara dua apps ni dia akan terus keluar dan akan ada display kecil dekat bahagian punch-hole camera display dia yang menunjukkan info penting yang kita semua perlu tahu. Tapi setakat ni tak banyak lagi apps yang support dan juga aku harapkan lebih banyak lagi apps yang akan support untuk fungsi Aqua Dynamic ni. Tapi aku difahamkan ada juga third party apps yang support untuk fungsi Aqua Dynamic, contohnya macam Grab. So aku akan cuba juga once fungsi ni dah available dekat Oppo Reno 11 Pro. Fungsi seterusnya adalah Go Green Always On Display yang aku tunjuk info penting macam tarikh, waktu, notification yang masuk dan juga ada display yang ke arah nature. Siap ada info CO2 sekali tau. Sebenarnya ada beberapa pilihan display nature yang korang boleh pilih dekat bahagian setting dia. So antara yang menarik adalah display carbon footprint ataupun homeland yang memang nampak menenangkan gila kot dengan nature dia semua kan. Personal favourite aku rasanya adalah semua koleksi display daripada carbon footprint yang memang nampak macam planet miniature dan juga very interaktif lah. Selain itu Oppo juga ada implement sound style yang khas untuk aquamorphic design yang memfokuskan lebih kepada sound ke arah peace of mind dan juga alam semula jadi. Bila cuba dengar semua sound style ni memang rasa macam kita punya vibes tu ala-ala kita pergi masuk hutan, pergi hiking, campsite dan juga duduk tepi pantai sambil light sunset. So memang menenangkan gila kot semua sound style untuk aquamorphic design ni. Antara banyak-banyak sound style tu rasanya yang paling aku suka sekali adalah night sky dan juga sunrise. So bunyi dia tu kenalah dengan jiwa aku. So aku pasti korang semua dah tahu kan tentang peningkatan yang Oppo letakkan pada aquamorphic design diorang dan kali ni elemen seterusnya adalah smart efficiency yang bagi kelebihan untuk korang gunakan apps sedia ada dengan lebih advance. Untuk smart efficiency ni pertama sekali adalah smart touch yang dikuasakan dengan penggunaan teknologi artificial intelligence dan membolehkan kita screenshot kemudian extract subjek dan juga objek dari gambar dan teks yang kita dah screenshot tadi. Buka je apa-apa gambar yang korang nak, just tap hold je dekat objek dan ada 3 pilihan kat situ sama ada save, copy ataupun korang just boleh share terus dekat orang lain. Yang bestnya lagi dengan smart image mapping ni korang boleh hold sehingga 6 objek dan haiwan yang berbulu juga memang boleh dan AI dia boleh kesan dengan semua yang korang tap tu. So basically gambar tu akan bertukar jadi format macam PNG yang boleh dijadikan stiker ataupun mudah untuk korang buat proses photo editing. So kalau korang nak buat jadikan stiker, nak letak-letak dekat gambar-gambar apa semua, bolehlah gunakan features ni. Dan untuk video pun sebenarnya boleh tau. Korang just pause video tu, tap hold kat situ dan korang boleh tarik je gambar daripada video tu. So memang very interaktif lah aku rasa untuk feature smart image mapping ni. Bukan itu saja, korang juga boleh tingkatkan productivity dengan adanya feature file dock. So file dock ni membolehkan untuk korang ambil gambar daripada smart touch jadi, drag je masuk dalam file dock tu dan daripada situ korang boleh across apps untuk korang paste dekat dalam apps yang berbeza-beza. Contohnya macam gambar yang aku dah select daripada smart touch tadi, korang just boleh masukkan je dekat file dock di bahagian smart sidebar dan buka apps lain, korang boleh drag and drop je dekat situ dengan features file dock tadi. Yang menariknya features ni tak terhad pada gambar saja, even teks dan juga video pun boleh letak dekat bahagian file dock untuk korang drag and drop across apps yang berbeza. So memang sangat memudahkanlah produktiviti harian aku dengan feature file dock ni. Elemen penting seterusnya, Oppo juga tak lupa untuk implement smooth performance untuk enhance lagi kebolehan prestasi pada smartphone terbaru diorang untuk bagi pengalaman terbaik dan juga capable untuk running task yang berat. In order untuk dapatkan smooth performance, Oppo diperkenalkan Trinity Engine yang memang eksklusif untuk improve sistem secara keseluruhan untuk lebih stable dan juga smooth dengan cara fine tune chipset, memori dan juga storage dengan 3 kaedah
iaitu ROM, RAM dan juga CPU Vitalization. Dengan ROM Vitalization, storage pun lebih jimat 21GB sebab Trinity Engine dia akan berfungsi dengan cara compress file, defragmentation dan juga memory acceleration. Untuk RAM Vitalization pula mampu menguruskan running apps dengan lebih cekap sampai 28 apps serentak dekat background sehingga 72 jam tapi masih steady, dan juga ada sekali RAM expansion sebanyak 12GB yang menjadikan total 20GB RAM pada Oppo Reno 11 Pro kali ini. Manakala untuk CPU Vitalization pula boleh imbangkan dari segi performance dan juga power efficiency untuk menjimatkan penggunaan bateri. So dengan ketiga-tiga Trinity Engine ni memang banyak membantu untuk boost lagi prestasi yang smooth dan juga stable untuk penggunaan yang lebih heavy dekat Oppo Reno 11 Pro dengan ColorOS 14 yang terbaru. Selain tu, Oppo juga ada implement teknologi smart charging pada ColorOS 14 untuk smartphone baru diorang ni. So untuk korang nak access, pergi masuk bahagian setting, battery health dan juga boleh enable smart charging. Pentingnya kena ada features ni sebab sistem dia akan belajar pattern penggunaan charging dan adapt dengan jenis charging habit pengguna supaya dapat memanjangkan jangka hayat bateri dan juga tak cepat rosak. Dekat bahagian setting yang sama juga ada pilihan stop at charging 80% yang juga membantu untuk menjaga kesihatan bateri dan pastikan penggunaan yang lebih lama. Elemen yang terakhir sekali Oppo suntik pada ColorOS 14 terbaru diorang ni adalah safety and privacy yang aku rasa memang sangat penting. Aku juga concern bab ni bila ada je smartphone baru dan juga software baru macam ColorOS 14 ni. Luckily Oppo juga menitik beratkan soal safety and privacy pada ColorOS 14 untuk Oppo Reno 11 Pro terbaru ni. So yang menariknya untuk safety and privacy sekarang ni adalah Oppo ada perkenalkan features auto pixelate untuk dia kesan information dalam gambar yang sensitif ataupun private tanpa korang perlu touch up manually pun tak apa, dia akan kesan dan juga AI dia akan automatically touch up menjadikan dia pixelate. Contohnya, mungkin korang ada gambar yang nak kaburkan macam alamat rumah, nombor IC, password account penting, gambar family ataupun apa-apa saja yang korang rasa penting untuk privacy. Just screenshot gambar yang korang nak share, masuk album, edit dan juga pilih pixelate, tap auto pixelate, so AI dia akan kesan dan juga auto pixelate info yang penting dalam gambar tu. Seterusnya adalah picture keeper. Ini adalah kebolehan yang korang boleh dapatkan berdasarkan Android 14 terbaru untuk elakkan apps yang korang download tu suka-suka akses gambar ataupun video personal tanpa pengetahuan korang sendiri. So dalam setting apps, setiap apps tu korang boleh pilih untuk bagi apps tu akses gambar yang terpilih saja, semua gambar ataupun tak bagi akses. Korang juga boleh set permission sama ada always allow all, ask every time kalau korang nak bagi access ataupun don't allow kalau korang tak nak bagi sebarang access. Semua pilihan privacy ni terletak pada korang sendiri untuk korang decide. Mungkin ada apps yang korang suspicious ataupun apps baru. Rasanya features ni memang sangat membantulah untuk korang gunakan pada smartphone Oppo sekarang ni. Last but not least, Oppo ada letakkan features untuk korang customize refresh rate yang berbeza dengan spesifik apps dan juga jenis refresh rate hertz yang berbeza pada setiap apps yang korang dah download tu. Bermaksud semua apps yang ada pada smartphone korang, korang boleh set berapa hertz yang korang nak gunakan pada apps tu lah. Contohnya macam korang rasa yang apps ni by default dia adalah 120Hz dan korang rasa macam tak perlu 120Hz pada apps ni, korang boleh customize dia, downgrade, jadikan 60 ataupun 90Hz. Untuk korang nak set up features ni, masuk ke bahagian setting, display, screen refresh rate dan juga pilih high dan scroll bawah dia ada app specific refresh rate. Dalam ni dia akan tunjuk senarai apps yang korang dah pun download dan juga jenis refresh rate yang digunakan dalam setiap apps tu. Ada yang memang dah auto set by default dan juga kalau korang rasa macam nak tukar, korang just tap apps tu saja dan pilih berapa hertz yang korang nak gunakan pada apps yang tertentu. Features ni membolehkan untuk korang personalize untuk pengguna sendiri dan juga jenis smoothness apa yang korang nak pada setiap apps yang berbeza. So dia lebih spesifik lah apps apa yang korang nak set kepada refresh rate tinggi dan juga apps apa yang korang rasa perlu refresh rate rendah supaya boleh bagi penyimatan pada ketahanan bateri untuk smartphone ni. So guys, itulah antara semua pembaharuan yang korang semua akan dapat pada ColorOS 14 terbaru untuk Oppo Reno 11 Pro 5G terbaru ni. So macam biasa, kalau korang ada pertanyaan, korang just komen saja kat bawah ni. Dan terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.